Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua SMK Taman Kosas. Yang dihormati Puan Mahiran binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rahimah binti Mat Idris, Penolong Kanan HEM, Cik Nur Aliza binti Ramlan, Penolong Kanan Core Curriculum, guru-guru kanan dan seterusnya, guru-guru dan anak-anak pelajar SMK Taman Kosas yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah pada hari ini, ya, giliran Ustazah untuk menyampaikan info dan tazkirah Ramadan ke udara, insyaAllah. Ya. Jadi pertama sekali kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini adalah hari yang ke-14, ya, dan esok adalah hari yang ke-15. Bermaksud kita dah separuh, ya, separuh menjalani ibadah puasa, ya, insya-Allah, dan ya, alhamdulillah, ya. Dan kita semua maklum, ya, daripada info tazkirah, dan kita semua maklum, ya, sedia tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan, penuh dengan pengampunan, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi insya-Allah Ramadan akan berlalu pergi, ya. Dalam masa separuh sahaja lagi, ya. Jadi bersungguh-sungguhlah kita beramal ibadah, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini maha pengampun, ya, maha pengasih dan sangat sangat menyayangi hamba-hamba Dia yang beriman dan yang soleh, ya. Jadi hari ini Ustazah ingin, ya, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, ya, untuk ingatan untuk diri Ustazah sendiri, ya. Ya, sebenar-benarnya, ya. Tapi Ustazah share, ya, agar kita sama-sama, ya, sama-sama ingat mengingati sesungguhnya inna dzikra tanfa'ul mu'minin fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, maka memperingatilah kerana sesungguhnya ingatan itu memberi manfaat kepada seluruh orang mukmin, ya, insya-Allah. Baik. Jadi yang dihormati, guru-guru, ya, anak-anak yang dirahmati oleh Allah dan dikasihi, ya, muhasabah diri, ya. Itu yang Ustazah nak cuba bawa hari ini, ya, muhasabah diri, ya. Okay. Baik. Pertama sekali bila kita tengok, ya, muhasabah diri, ya. Muhasabah diri, siapa kita ni, ya? Dari mana kita datang, ya? Kita ni nak ke mana sebenarnya, ya? Apakah hala tuju kita sebenarnya, ya? Kenapa kita ni diciptakan, ya? Kenapa Allah ciptakan kita, ya? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, tapi Allah ciptakan kita. Kenapa Allah ciptakan kita, ya? Kita kena sentiasa bermuhasabah, ya. Kita sentiasa kena ingat, ya, siapa tadi, kita kena sedar diri, ya, siapa kita ni, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, ya, dan tidaklah, ya, kami jadikan jin dan manusia itu selain daripada selain tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Allah jadikan kita ni supaya kita ni sentiasa beribadah kepada Allah. Itu saja yang Allah minta daripada kita, ya.
Allah minta kita beribadah kepada Allah. Allah minta kita ni sentiasa mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu saja. Ya, Allah tak minta lebih pun daripada itu. Ya, tapi adakah manusia ini, kita ni sebagai hamba-Nya, ya, yang diciptakan untuk beribadah itu, ya, sentiasa ingat, ya, sentiasa sedar tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan kita bila Ustazah kata beribadah, bukanlah maksudnya sentiasa duduk di ketika sembahyang, solat, sentiasa baca Quran, tak buat benda lain dah. Tak, kan? Ya, bukan macam tu. Ya. Ibadah ni terbagi kepada dua. Ya, kena ingat. Satu ibadah yang khusus dan yang kedua ialah ibadah yang umum. Ya. Ibadah khusus ni, contoh solat fardu. Ya. Apa lagi? Puasa. Sekarang kita tengah puasa. Ya. Wajib tutup aurat. Ya. Itu maksudnya yang telah dikhususkan. Haji. Ya. Bagi yang mampu. Maksudnya itu ibadah yang khusus. Ya. Sebab tu anak-anak, bila Ustazah masuk kelas, Ustazah sentiasa ingat, tanya. Ya. Solat cukup tak? Pagi tadi solat subuh tak? Ya. Sebab apa? Sebab perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah di akhirat esok selepas kita dibangkitkan ialah solat. Ya, solat tu yang pertama sekali yang akan dihisap. Ya. Jadi ya, kita ni sebagai hamba Allah, ya, jika sempurna solat kita, maka sempurnalah apa? Seluruh hidup kita di dunia dan di akhirat. Itu adalah janji Allah. Ya, janji Allah. Qad aflahal mu'minun. Ya, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya apa? Maksudnya berjayalah orang-orang yang sentiasa solat dan khusyuk dalam solat. Itu janji Allah. Ya. Sentiasa jaga solat. Itu janji Allah. Berjayalah kita dunia dan akhirat. Jaga solat anak-anak. Ya. Itu paling penting. Ya. Okey. Baik. Yang kedua adalah ibadat umum. Ya. Kita muhasabah diri kita. Ibadat umum ni maksudnya ya, ibadah ataupun amalan yang kita buat yang baik. Yang memberi manfaat ya untuk diri, untuk orang sekeliling. Itu adalah ibadat umum. Contoh anak-anak datang sekolah, ya, datang sekolah, itu adalah ibadat sebab datang menuntut ilmu. Ya. Datang niat, ya, datang sebab tu saya selalu tekankan bila datang sekolah, ya, salam mak ayah, niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku datang sekolah ni kerana-Mu ya Allah. Sama juga dengan ustazah, sama juga dengan cikgu-cikgu yang lain. Bila datang sekolah, ya, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu ya Allah, aku datang ya sekolah, datang cari rezeki, ya, niat memberi ilmu, mencurah ilmu, membimbing, mendidik anak-anak didik, anak-anak sekalian, ya, dengan kerana niat kerana Allah. Ya, insya-Allah. Ya, semua tu akan dihisap, dihitung oleh malaikat di sebelah kanan kita ni sebagai satu amal ibadah. Ya, amal ibadah. Ya, okey. Kemudian apa lagi? Ya, ibadah yang sunat. Contoh baca Quran. Ni bulan Ramadan. Bulan Al-Quran ya anak-anak. Ya, bacalah Al-Quran, jangan tinggal walaupun sehari. Walau ayah, walaupun satu ayat, ya, bacalah Al-Quran itu. Ya, sebab apa? Sebab Al-Quran ni syafaat dia sangat-sangat hebat. Sangat-sangat ya. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini adalah mukjizat agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita itulah kita pegang ya. Al-Quran itu kita pegang ya, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Syafaat dia sangat hebat
Banyak bukti, ya, yang menunjukkan bahawa Allah akan menjaga orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mencintai saja tak cukup, kita kena tadabbur, kita kena baca, ya. Boleh kena hafal, ya, tak boleh banyak, kita hafal sikit, ya. Banyak bukti yang menunjukkan bahawa, ya, orang-orang yang membaca, bertadabbur, yang menghafaz Al-Quran ini, ya, Allah pelihara jenazah mayatnya di alam barzakh. Masya Allah, ya, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, ya. Jadi kita jangan buang masa kita, ya. Bacalah Al-Quran, ya. Okey, baik. Jadi insya-Allah, ya, baik. Kita makan, kita minum kerana Allah, itu pun ibadah. Makan minum bismillahirrahmanirrahim, ya, niat baca doa, niat makan kerana Allah, ya, dapat pahala sebagai ibadah. Buat apa benda pun mulakan dengan bismillah dulu. Benda simple saja anak-anak. Benda simple sahaja, ya. Nak buat apa pun, nak ambil buku bismillahirrahmanirrahim, ya. Nak pegang pen bismillahirrahmanirrahim, nak pakai tudung bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang kita pegang, kita nak buat, kita mulakan dengan bismillah. Insya-Allah ada keberkatan dia, ada keberkatannya kat situ. Ya, insya-Allah. Baik. Baik. Seterusnya, ya. Ya, muhasabah yang seterusnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya. Mafhumnya apa? Orang yang paling bijak ialah orang yang sentiasa ingat mati. Orang yang bijak ialah orang yang paling bijak kat dunia ni ialah orang yang sentiasa ingat mati. Ya. Kita dalam sehari tu ingatlah mati sekali, kan. Ya. Janganlah bukanlah maksud Ustazah nak mati, bukan macam tu, ya. Maksudnya kita sedar, ya. Ya Allah, ya, satu hari aku akan mati, satu hari kau akan ambil aku, satu hari aku akan dikebumikan, ya. Itu maksudnya, ya. Kenapa? Ni sunat ni, kita sentiasa ingat mati ni. Kenapa? Sebab, ya, bila kita ni ingat bahawa kita ni akan bertemu dengan Allah, ya, kita insya-Allah, ya, kita akan sentiasa buat baik. Kita tidak akan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ya. Sebab apa? Sebab kita takut dosa. Kita takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Takut. Bila nak buat dosa, ya Allah, aku ni akan mati. Kan? Nanti akan dihisap oleh Allah. Malaikat kiri kanan nampak ni apa yang aku buat ni. Ya. Jadi, ya, itu yang hikmahnya. Ya. Bila kita muhasabah diri, kita ingat akan dosa, dan kita rasa berlumba-lumba kita nak buat baik, nak kumpul pahala. Ya. Kita ni hamba Allah yang lemah. Kita ni lemah. Ya. Ya. Hamba Allah yang sangat lemah. Ya. Mati ni, mau tidak mau, satu hari kita akan mati juga. Ya. Nak ke tak nak mati, ya Allah. Ya. Tapi tak boleh nak kata apa. Ya. Malaikat bila sampai masa tu, ya, tidak akan lambat atau tidak akan cepat, walaupun satu saat, tidak akan, ya, tidak akan. Itu maksudnya kita ni tetap akan mati. Bila kita tak tahu, ya, bila kita tak tahu, ya. Tapi makin hari makin hampir, ya, makin hari makin hampir. Ya, sebab tu kalau kita pergi menziarahi jenazah, ya, kita bayangkanlah, ya, satu hari kita ni yang akan berada di tempat jenazah tu. Kita akan dikafankan, kita akan disembahyangkan. Kita dah kaku dah, tak boleh nak buat apa dah. Ya, segala amalan-amalan soleh kita, itu yang kita bawa. Ya. Ya.
Ingat ya anak, insya-Allah ya. Baik. Kemudian ya sebab tu ya kita sentiasa uh, uh, berdoa lepas solat 5 waktu sehari semalam kita berdoa ya. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Maksudnya apa? Ya Allah, ya, akhirilah ya, ya, hidup kami ini dengan husnul khatimah, pengakhiran yang baik dengan penuh kebaikan. Wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah engkau ambil nyawaku ya, ketika engkau murka kepadaku ya Allah. Jangan engkau ambil ketika itu dengan su'ul khatimah, dengan apa? Pengakhiran yang buruk. Ya, ini kita sentiasa kita doa. Sentiasa kita doa. Ya. Biar hidup kita, mati kita akhir dengan keimanan kepada Allah. Ya. Keimanan kepada Allah. Ya. Dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Baik. Okey. Baik. Jadi seterusnya hidup kita ni setiap hari kita akan ya lalui ya, dan kita cuba muhasabah ya. Adakah hari ni aku semakin hari semakin baik ke? Nak tidur tu fikir ya, aku ni semakin hari semakin baik ke macam mana? Ya. Fikir. Setiap malam tu wajib kita kena fikir. Nak tidur tu kita kena fikir. Muhasabah balik apa yang aku buat hari ni. Ya, siang tadi aku buat apa? Aku dah buat salah ke? Ya? Sebab tu kita bila nak tidur sentiasa kita beristighfar, minta ampun dengan Allah dan memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang lain. Ya. Orang yang mulia ni adalah orang yang sentiasa memaafkan, ya, memaafkan orang lain. Ya, baik. Yang ketiga ialah muhasabah diri. Yang ketiga yang saya sempat bawa hari ini ialah tentang apa? Kita muhasabah diri kita. Hablum minallah, hablum minan nas. Apa maksudnya tu? Hablum minallah, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Okay. Kalau hubungan dengan Allah, ya, senang. Kita bertaubat terus kepada Allah. Ya, istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kalau aku banyak dosa. Ya, ya. Aku buat dosa, aku minta ampun ya Allah. Ya. Sentiasa minta ampun ya Allah. Dosa-dosa lampau kita. Ya. Kita tak tahu. Ya, sedar tak sedar. Ya, malu. Ya, diri ni malu nak minta syurga dengan Allah. Malu. Ya, sebab mengenalkan dosa kita yang banyak. Ya. Kita manusia. Al-insan dari perkataan nasiah. Innal insana la yakhlu 'ala khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia ni dia tidak akan terlepas daripada salah dan lupa. Ya. Sebab tu ya, kita kena sentiasa beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innallaha ghafurur rahim. Awal tadi Zara cakap, sungguhnya Allah ini Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seluas mana lautan dosa kita pun, sebanyak buih-buih di pasir pantai tu pun, sekiranya kita minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan kita. Kita ni kadang-kadang ya tak sedar ya. Aib kita Allah tutup. Ya, Allah tutupkan aib kita kat dunia ni. Jadi kita minta doa dengan Allah. Ya Allah, tutupkanlah aibku di akhirat nanti ya Allah. Ya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pandanglah aku ya Allah. Ya. Pandanglah aku ya Allah. Ya. Ya. Kita tak kisah kalau orang tak pandang kita kat dunia. Ya. Ya. Tapi yang paling kita takut jika Allah tidak pandang kita. Nabi tak kenal kita ke akhirat esok. Ya. Sebab tu kita kena sentiasa berzikir, berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah. Baik. Kemudian surah Luqman. Kita nak bawa satu surah Luqman
ayat 18 yang bermaksud, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Ni yang saya nak cerita ni pasal hablum minan nas. Ya, kita jangan pandang rendah pada manusia. Ni firman Allah. Firman Allah. Kata-kata daripada Allah. Ya. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong. Setiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Ya, siapa kita ni nak sombong? Ya, siapa kita ni nak berlagak? Ya, jadi kita kena sentiasa apa? Merendah diri, anak-anak. Merendah diri. Segala kelebihan yang Allah bagi tu hanyalah pinjaman semata-mata. Ya, hanyalah pinjaman semata-mata. Ya, walau kita ni dah berjaya esok, tetap kena hormat, taat pada mak dan ayah kita. Guru-guru, sentiasa doakan mak ayah, guru-guru, dan hormat orang sekeliling. Ya, hormat orang sekeliling. Ya. InsyaAllah itulah kejayaan yang hakiki. Ya. Orang tak akan pandang kita kalau kita ni berjaya setinggi langit, kaya secara mana pun, cantik secara mana pun. Ya. Tapi kalau akhlak yang sombong, yang takabur, Masya Allah. Ya, tabarakallah. Ya, kita hendaklah sentiasa merendah diri. Jadi, Ustazah rasa setakat tu saja. Masa pun dah cukup ya untuk Ustazah. Jadi, Ustazah akhiri ya dengan hadis firman maksud hadis Rasulullah SAW yang bermaksud orang yang berjaya adalah orang yang menghisap dirinya sendiri. Ni hadis ya, hadis Rasulullah. Ya, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Ya, jadi sama-samalah kita bermuhasabah diri, beramal soleh, buat apa yang Allah suruh dan jangan buat tinggalkan apa yang Allah larang. InsyaAllah. Ya, sekian. Segala yang baik itu daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri Ustazah sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.